Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak SMK Sejangkang Jaya yang saya kasihi sekalian? Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk dalam pelajaran yang ke-19. Tajuk Qiyamul Lail, pemangkin kekuatan jiwa. Tajuk ni ada dalam silibus kamu, pelajaran yang ke-19. Oleh kerana waktu ni waktu PKPB, jadi saya pancarkan video ini dan saya harap kalian dapat menonton video ini sampai habis. Sebab ini akan menjadikan satu pengajaran yang mana kita akan rekodkan pengajaran kita dalam minggu ini. Okey. Jadi pada tajuk ni kita nak tengok beberapa perkara lah antara kriteria kejayaan dalam pembelajaran pada kali ini ialah semua murid dia kena tahu apa maksud Qiyamul Lail. Okey, kena tahu maksud Qiyamul Lail. Yang kedua, apa yang kamu kena tahu ialah apa amalan dalam mengerjakan Qiyamul Lail. Dah tahu maksudnya dan apakah nak buat bila kamu nak buat Qiyamul Lail ni kan. Dan yang ketiga, kena tahulah kelebihan-kelebihan dia. Sebab kalau kita tak tahu kelebihan dia, maka kita buat tanpa motivasi-motivasi kan. Ini nak buat ni kenapa? Apa dapat kan? Jadi bila kita tahu kelebihan-kelebihannya, insya-Allah kita boleh lebih bersemangat untuk mengerjakan Qiyamul Lail. Okey, itu saja sebenarnya dalam kriteria kejayaan dalam tajuk kali ini. Okey, jadi saya akan membacakan sedikit dan akan berkongsikan kepada kamu semua tentang Qiyamul Lail ini. Qiyamul Lail ni apa? Qiyamul Lail ni ialah Qiyam ni bangun, Lail ni malam. Jadi bangun pada waktu malam. Ataupun kita panggil sebagai amalan dia solat tengah malam. Solat tengah malam ni bukan solat yang wajib, tapi dia adalah sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Amalan Rasulullah, para awliya, para solihin. Sebab kita nak buat apa ni? Sebab kita buat ni untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam buku teks kamu, dia menyatakan bahawa Qiyamul Lail ialah amalan bangun malam untuk beribadat kepada Allah, seperti menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Sama lah tu Baik. Amalan ini dia adalah boleh menjadi sebagai satu latihan kepada diri kita, jiwa kita, untuk kita membina insan kamil dan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar fadilat dia. Apa fadilat dia? Dia berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, antaranya dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Perintah ini meskipun sifatnya khusus untuk Rasulullah SAW, tetapi seluruh umat Islam termasuk di dalamnya, kerana mereka itu dianjurkan untuk mencontohi sunnah Rasulullah. Rasulullah buat, kita pun buat. Itu maksudnya sunnah, dapat sunnah. Dan dijelaskan oleh Allah bahawa orang yang menjaga salat malam itu sebenarnya yang berhak dan layak menerima kebaikan serta rahmatnya. Mana dalilnya? Surah Az-Zariyat ayat 18. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dan mata air terpancar daripadanya. Keadaannya pula tidak bersikap sombong takbur. Mereka selalu merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya. Kan? Ayat ni dah tulis dah. Bangun sebab apa? Sebab nak berdoa. Sebab apa nak berdoa? Sebab rasa takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, kita kan banyak buat dosa. Hari-hari kita buat banyak dosa. Jadi kita takut kemurkaan Allah terhadap dosa-dosa kita. Jadi kita bangun malam untuk kita mohon keampunan. Dan akhirnya kita nak mohon dan kita banyak dosa kan. Jadi kita nak mohon keampunan. Dan kita juga banyak buat amalan.
Tapi amalan kita tu adakah Allah terima? Jadi kita nak minta semoga Allah menerima amalan-amalan kita itu, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan-amalan kita. Mereka selalu menderma, bersedekah dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Maka tiada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah, dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal soleh yang mereka telah kerjakan. Nampak? Allah dah cakap dah kat dalam ni bahawa kita bangun malam, yang pertama kita rasa takut dari kemurkaan Allah Ta'ala. Kita takut kita dicampakkan ke dalam api neraka. Yang kedua, kita berharap bahawa kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan diganjar dengan syurga. Jadi keindahan syurga tu kita tak terbayang, tapi kita nak mohon semoga kita diterima masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa lagi? Ayat-ayat yang menyatakan bahawa keutamaan solat malam. Ada hadis daripada Abdullah bin Salam. Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan betapa besarnya keutamaan solat malam. Saya baca maksud dia. Pada waktu pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang pun berduyun-duyun mengerumuninya. Aku sendiri salah seorang yang datang kepadanya. Ketika aku perhatikan wajahnya, yakinlah aku bahawa wajah baginda itu bukan wajah seorang pendusta. Terutama sekali sabda yang aku dengar dari baginda ialah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungilah semua kerabat, bersembahyanglah di waktu malam, dikala orang-orang sedang tidur. Pasti kamu semua akan masuk syurga dengan selamat sejahtera. Wah, penting tu. Ini adalah teks pertama, ucapan pertama ketika baginda sampai ke Madinah kepada dan diucapkan kepada Muhajirin dan juga Ansar pada waktu itu. Tengok apa dia? Jadi ini juga adalah satu gagasan. Kalau kita nak cerita daripada aspek yang lebih besar, ini adalah satu gagasan kenapa apa yang baginda nak buat dan apa yang baginda minta dibuat oleh semua. Fokus kat situ ialah untuk Muhajirin dan Ansar, untuk penduduk Madinah. Tetapi sebenarnya bila Nabi cakap tu maksudnya dia lah untuk semua umat Islam. Tapi salah satunya apa? Bersembahyang di waktu malam dikala orang yang sedang tidur. Maksudnya itu dah satu benda gagasan besar yang Nabi sebut dalam ucapan yang pertamanya. Banyak lagi lah. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah bersabda, kerjakanlah solat malam sebab itu adalah kebiasaan orang-orang soleh dahulu sebelum daripada kamu. Juga satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, juga sebagai penebus keburukan-keburukanmu, pencegah dosa serta dapat menghalau penyakit dari badan. Nampak? Selain daripada benda yang kita cakap, dua perkara tadi tu, untuk kita minta ampun atas dosa-dosa kita, takut kepada neraka Allah. Yang kedua tadi untuk kita mengharapkan syurga Allah. Yang ketiga apa ni? Menghalau penyakit dari badan. Sama juga. Jadi solat malam ini, mengikut hadis ini, dia juga adalah sebagai satu syifa, ubat untuk kita halau penyakit dari badan kita. Sahal bin Said berkata, satu lagi Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi engkau pasti akan mati. Berbuatlah sesukamu, tetapi engkau pasti dibalas menurut perbuatanmu. Cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, tetapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahawa kemuliaan seseorang mukmin itu ialah solat waktu malam, dan kebesarannya ialah tidak mengharapkan kepada sesama manusia. Mbak, ni satu lagi hadis yang cukup menarik yang kita rasa kita perlu ambil iktibar daripadanya. Clear dan jelas bahawa apa yang Rasulullah cakap dekat sini ialah kalau hidup akan mati. Kalau kita mencintai seseorang, sama juga. Orang itu akan berpisah atau mati. Tetapi kalau dengan solat malam, itu adalah kemuliaan. Kemuliaan seseorang mukmin, yang mana akhirnya kita tidak mengharapkan kepada manusia, tapi kita mengharapkan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Ada lagi, banyak lagi ni, banyak dia punya hadis-hadis yang berkaitan tentang kelebihan dan keutamaan qiyamul lail.
Saya nak pergi terus kepada beberapa perkara. Yang pertama, kita nak cerita tentang apa yang kita buat apabila kita bersolat malam. Tetapi kita masuk dalam video yang kedua. Okey? Sampai di sini dulu. Kena tahu dulu dalil-dalil maksud qiyamul lail, dalil-dalil yang berkaitan tentang qiyamul lail, dan bila faham tentang kelebihan-kelebihan qiyamul lail ini, lepas ni baru kita akan masuk bagaimana untuk kita mengamalkan qiyamul lail ini. Okey, kita jumpa dalam video yang kedua. Okey, bye-bye.